Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Ain binti Abdul Karim, PIB 20055 daripada Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Pentadbiran Kehakiman semester 6 untuk subjek Nizam Qada akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai syarat untuk menjadi hakim. Baiklah, sekarang kita akan melihat syarat yang pertama iaitu Islam. Adalah tidak harus bagi seorang kafir untuk menjadi hakim yang menguruskan urusan orang Islam. Ini kerana Allah berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yaj'alallahu al-kafirin 'alal mu'minina sabila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Allah tidak akan sesekali memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Akan tetapi, hukum ini akan menjadi harus sekiranya orang kafir itu menjadi hakim dalam kalangan ahli agama mereka sahaja dan bukannya mereka menyelesaikan kes yang berkaitan dengan Islam. Syarat kedua adalah baligh. Seorang yang kecil dan mumayyiz tidak harus untuk menjadi hakim kerana dia belum mukallaf. Segala tindak tanduknya adalah tidak sah dan dia tidak boleh untuk mengendalikan orang lain. Persaksiannya juga adalah tidak akan diterima jika seseorang itu adalah belum baligh. Selain baligh, berakal juga merupakan salah satu syarat untuk menjadi seorang hakim. Ianya adalah tidak sah untuk melantik orang gila ataupun orang yang bodoh menjadi hakim. Seseorang yang berakal itu mestilah mampu untuk membezakan antara perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Dia juga mampu untuk menjelaskan ataupun menyelesaikan sesuatu masalah yang sedang berlaku. Syarat seterusnya adalah seseorang hakim itu mestilah lelaki. Akan tetapi, fuqaha berbeza pendapat mengenai syarat ini. Pendapat yang rajih dalam penetapan syarat ini adalah mengikut jumhur fuqaha. Jumhur fuqaha berpendapat bahawa perempuan tidak harus dilantik untuk menjadi hakim yang mutlak. Akan tetapi, Ibnu Jarir berkata perempuan harus dilantik sebagai hakim yang mutlak. Hujah yang digunakan adalah kias yang mana seseorang wanita itu dibolehkan untuk menjadi mufti. Maka Ibnu Jarir berpendapat bahawa hukum menjadi seorang mufti dan juga hukum menjadi seorang hakim adalah sama. Akan tetapi ianya banyak perbezaan antara jawatan mufti dan jawatan hakim. Maka ada sesetengah ulama tidak bersetuju dengan pendapat Ibnu Jarir. Manakala Hanafiah pula berpendapat bahawa harus untuk melantik seorang perempuan sebagai hakim pada kes selain hudud dan qisas. Ia terjadi disebabkan hukum harus bagi seseorang perempuan untuk menjadi saksi dalam kes selain hudud dan qisas. Maka harus untuk menjadi hakim dalam bidang yang dia boleh menjadi saksi. Syarat kelima adalah adil. Sifat adil ini mengikut jumhur fuqaha adalah satu kelayakan di mana ia diperlukan dalam semua bidang kuasa. Seseorang yang adil itu perlulah melaksanakan yang fardu, jauh daripada keraguan, tenang dalam menghadapi semua masalah dan tidak mudah untuk melakukan dosa kecil. Oleh itu, adalah tidak harus untuk melantik orang fasik. Hanafiah menentang pendapat ini dengan mengatakan bahawa orang yang fasik harus hukumnya untuk menjadi saksi dan adil bukanlah satu perkara yang dikira sebagai syarat mengikut mazhab Hanafi. Akan tetapi, Hanafiah berkata mereka melarang orang yang dikenakan hukum hudud untuk menjadi seorang hakim. Syarat yang keenam adalah bercakap. Mazhab Syafi'i, Hanbali dan juga Hanafi menetapkan bahawa boleh bercakap sebagai syarat untuk menjadi hakim. Jika hakim tidak mampu bercakap, maka ia tidak layak untuk menjadi hakim. Ini merupakan aib yang akan melemahkan hakim di depan pihak yang akan dipertikaikan. Akan tetapi, mazhab Maliki pula mengatakan bahawa boleh untuk melantik orang yang memang bisu menjadi hakim. Tetapi, jika hakim tersebut tiba-tiba menjadi bisu ketika dalam perkhidmatannya, maka hendaklah hakim itu meletakkan jawatannya. Seterusnya, melihat juga merupakan salah satu syarat untuk menjadi hakim. Mazhab Syafi'i, Hanbali dan Hanafi juga mengatakan bahawa tidak harus melantik orang buta untuk menjadi hakim. Manakala Maliki berkata dibolehkan untuk orang yang memang buta itu menjadi seorang hakim. Seterusnya adalah berilmu. Berilmu adalah disyaratkan oleh fuqaha.
Tetapi terdapat perselisihan pendapat mengenai makna ilmu tersebut. Ada yang kata berilmu itu mestilah sampai tahap mampu untuk berjihad. Jika seseorang itu tidak mampu berjihad, maka dia tidak boleh dan tidak layak untuk menjadi hakim mengikut mazhab Hanbali dan juga Syafi'i. Akan tetapi mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki berpendapat bahawa adalah tidak disyaratkan untuk seseorang itu berilmu sampai tahap dia mampu untuk berijtihad. Orang awam biasa juga mampu ataupun boleh untuk menjadi hakim. Ia bertujuan untuk mengelakkan kerosakan yang lebih besar akan berlaku. Syarat yang kesembilan adalah merdeka. Merdeka iaitu bebas untuk bertindak. Seseorang hamba tidak harus untuk menjadi hakim kerana dia tidak mampu untuk menguruskan dirinya sendiri dan sering berkhidmat untuk tuannya sahaja. Yang ke-10, mendengar. Mazhab Hanafi, Hanbali dan juga sebahagian Syafi'i ada mensyaratkan bahawa seseorang hakim itu perlu mendengar dengan baik. Tetapi mazhab Maliki tidak menetapkan mendengar itu sebagai syarat untuk menjadi hakim. Syarat yang ke-11 adalah boleh menulis. Hanya mazhab Syafi'i yang mensyaratkan untuk seseorang hakim itu boleh menulis. Oleh yang demikian, orang yang buta huruf ataupun tidak mampu untuk menulis tidak diharuskan untuk menjadi hakim. Dan syarat terakhir sekali adalah adanya sifat-sifat kelayakan hakim dan sifat-sifat terpuji dalam diri seseorang itu. Seorang hakim itu bebas untuk bertindak dalam setiap perilakunya, tekun dalam melaksanakan setiap tugasan yang diterima, tidak mempunyai syubhah dalam iktikadnya dan lain-lain. Jadi, itulah tadi beberapa syarat yang dapat saya kongsikan untuk seseorang itu menjadi hakim. Jika salah satu daripada syarat ini tidak dapat dipenuhi oleh seseorang itu, maka mungkin dia tidak layak untuk menjadi seorang hakim. Diharapkan agar apa yang saya kongsikan ini dapat memberitahu ataupun membuka mata kepada masyarakat bahawa betapa sukarnya untuk seseorang itu menjadi hakim. Dan kita sebagai orang awam tidak perlulah ataupun janganlah untuk menghukum jika keputusan yang dikeluarkan oleh seseorang hakim itu tidak menyebelahi pihak kita. Itu saja yang dapat saya kongsikan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.